ialah salah. Sallallahu wasallam alaih, itu tak tepat, tak sempurna. Sallallahu wasallam alaih, mim disukunkan, itu tidak sempurna. Kerana salla itu fi'lul madhi, lawan dia fi'il madhi, sallama. Salla wa sallama alaih, yang sukunnya yang huruf akhir tu. Kenapa? Sebab dah wakaf kat situ. Benda ni benda kecil tuan-tuan sekalian, tapi benda ni memang tidak membawa kepada dosa. Tak dosa. Kenapa tuan-tuan sekalian ya? Dia tidak sampai berdosa kerana tidak mengubah makna, tapi tak sempurna. Tapi kalau yang berselawat sallallahu wasallim alaih, sallallahu wasallim alaih, yang lam baris bawah, yang tu dah dikira salah. Ya, sallallahu wasallim alaih, yang tu salah, tapi tak berdosa tuan-tuan ya, sebab tidak mengubah maksud, tapi tidak ada pahala. Kerana perkara sunat ini kalau kita lakukan tidak tepat dengan kaedah yang telah diajar, maka tidak ada pahala. Okey lah ya, sebab tak ada dosa, cuma pahala je tak ada. Okey lah. Okey ke? Nampak tuan-tuan? Yang betulnya sallallahu wasallama alaih, sukunkan hak tu. Salam tak boleh sukunkan tuan-tuan, sebab dia duduk tengah-tengah. Ni kaedah membaca bahasa Arab ya. Kalau wasallim salah, kerana wasallim, sebab wasallim tu fi'il amar. Salli barulah wasallim. Kalau salla wasallam. Okey tuan-tuan ya. Satu, yang kedua je nak, tapi di sini okeylah, di sini tuan-tuan nak cakap ada tempat-tempat tu tuan-tuan sekalian. Ada benda-benda kecil, tapi benda kecil ni tuan-tuan nampak kecil, tapi benda ni antara benda yang paling besar. Benda paling besar tuan-tuan. Sebab ada tempat dia tak nak selawat. Kenapa dia tak nak selawat? 8 rakaat yang dia sembahyang tuan-tuan, dengan satu selawat jauh lebih bernilai satu selawat. 8 rakaat yang kita sembahyang, boleh masuk syurga tak dengan 8 rakaat? Tak boleh. Kecuali 8 rakaat itu Allah bagi rahmat. Itu pun kalau cukup syarat, kalau sempurna. Nampak tuan-tuan? Tapi dengan satu selawat 10 rahmat. Nampak tuan-tuan? Nampak kecil dengan satu selawat. Sebab tu kita kata ulama-ulama ni tuan-tuan, siapa yang buat selawat-selawat ni? Nabi lah memang Allah kita tahulah, tapi yang ulama selani terawih dengan selawat ni, ingat main-main tuan-tuan, ingat kecil ke? Tapi memanglah ada juga ustaz-ustaz yang melarang tuan-tuan ni. Ustaz kata Nabi tak selawat. Tak apalah, itu tak apa tuan-tuan, masing-masing kita hormat dah, dia tak nak selawat, dia tak nak selawat. Tapi pandangan saya tuan-tuan, yang saya belajar dengan guru saya, ialah 8 rakaat kita, 20 rakaat kita, 100 rakaat kita tidak boleh sama tuan-tuan dengan 2, 3, 4 selawat yang kita selawat kepada Nabi. Kerana Nabi kata i'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali, ketahuilah wahai umatku, i'lamu, kamu kena tahu wahai umatku, jangan buat tak tahu, bahawa sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kamu yang masuk syurga dengan amalan dia. Maka selawih amalan, baca Quran amalan. Tarawih sunat, selawat pun sunat, baca Quran pun sunat. Tapi baca Quran ini tuan-tuan memerlukan kepada rahmat Allah. Tapi selawat itu Allah confirm rahmat melalui lisan Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang selawat kepada saya satu selawat, sallallahu alaihi asyara, Allah rahmati dia dengan 10. Satu, bagaimana 2, bagaimana 3, bagaimana yang kita selawat sepanjang kita solat itu. Tapi 8 rakaat ini tidak akan membawa kita ke syurga. Maka wala anta ya Rasulullah, bagaimana kamu wahai Rasulullah dengan sembahyang kamu? Nabi kata wala ana, aku pun sama wahai sahabat. Illa, kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun saya diliputi oleh rahmat. Maknanya Nabi yang sembahyang, Nabi yang baca Quran, Nabi yang bersedekah, kecuali dengan rahmat. Tapi satu selawat pada Nabi tuan-tuan sekalian, 10 rahmat. Nampak tuan-tuan ni? Nampak kecil. Ada satu lagi Bilal, saya nak tunggu sikit tuan-tuan sekalian. Ya, tapi di sini okey tuan-tuan. Saya nak bagi tahunya satu lagi. Bilal kata al-badrul muniru Muhammad sallu alaihi. Ya, tu Bilal cakap. Makmum cakap sallu alaihi. Betul tak betul tuan-tuan? Salah. Bilal suruh dia selawat, dia suruh Bilal pula. Siapa yang Bilal sebenarnya tak tahu dah tuan-tuan. Sallu alaihi, selawatlah kepadanya, kepada Nabi. Makmum pula sallu alaihi, kamu lah yang selawat, tak betul? Masih kemudian dua-dua diam. Ada satu tempat tuan-tuan sekalian, Bilal kata sallu alaihi, makmum pun cakap sallu alaihi, kemudian Bilal dengan makmum selawat dua-dua. Okeylah juga yang tu. Ni Bilal kata sallu, dia kata sallu, kemudian diam. Sallu ni selawat. Ya, jangan pula kita suruh Bilal, Bilal dah suruh kita dah. Waktu kita tu suruh Bilal pula, Bilal pula diam.
Tak boleh tuan-tuan, tu benda-benda kecil. Tapi beberapa perkataan yang perlu kita renung sedikit. Termasuklah dalam bahasa Arab yang Allah guna, oh rupa-rupanya ya Allah nak kemuncak kehidupan dalam Ramadan ini, perangai kita berubah. Tingkah laku kita berubah. Perbuatan seharian kita berubah. Dan moga-moga perubahan itu berpanjangan sampai kita bertemu dengan Allah. Itu yang dikatakan fi'il mudhari. Okey tuan-tuan ya. Baik, yang keduanya. Ataupun kalau kita nak sebut sedikit tentang takwa ni, ustaz kita banyak dah tuan-tuan. Antara contoh-contoh perubahan yang besar-besar yang disebut oleh para ulama. Contoh perubahan iaitu Sayyidina Ibnu Mas'ud. Apa yang neraca kita nak tengok berubah tak apa? Sayyidina Ibnu Mas'ud kata ialah at-taqwa an tuti'u wa la ta'sa. Takwa ni ialah kamu taat, jangan kamu buat maksiat. Maknanya kalau hari ni tuan-tuan sekalian kita ke arah taat, meninggalkan jauh maksiat-maksiat yang telah lalu, ini dia panggil ada berubah, perangai itu berubah. Yang keduanya antuskaru wala tunsa. Hendaklah kamu sentiasa ingat Allah, banyak ingat Allah dan jangan lupa pada Allah. Maka sekarang tuan-tuan makin banyak tak ingat Allah, makin banyak. Itu dia panggil berubah. Kemudian antuskaru wala tukfar. Hendaklah kamu banyak bersyukur, jangan kamu kufur. Maka hari ini tuan-tuan banyak bersyukur tak? Maka kalau hadir dalam hati tu banyak syukur, alhamdulillah tuan-tuan sekalian dia, maka itu berubah. Satu lagi kalau saya baca daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata ialah apa makna takwa? Takwa ialah al-khaufu minal jalil. Takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Maknanya ada bertambah tak perasaan takut tu? Kau macam biasa juga. Sebab tu tuan-tuan hari ni baru ni saya ada dengar dalam radio Hakim ada seorang ustaz tulis bukan ustaz dia kata dia bukan ustaz. Dia dengar kuliah-kuliah, kemudian dikumpulkan bahan-bahan, kemudian dikeluarkan satu buku. Tajuk dia Ramadan Terakhir. Bagus juga lah tulisan dia tuan-tuan sekalian. Cuma saya tanya satu soalan. Tuan-tuan, apa yang tidak terakhir? Cuba bagi tahu. Memang banyak ustaz cerita Ramadan terakhir. Tahun lepas pun ada, tahun ni pun ada tuan-tuan. Inilah Ramadan terakhir. Baik, cuba bagi tahu apa yang tak terakhir. Semua hidup ini tuan-tuan sekalian kira-kiranya yang terakhir. Tuan-tuan sembahyang maghrib semalam, itulah maghrib yang terakhir. Siapa boleh jamin dia solat maghrib nanti? Tuan-tuan solat subuh pagi ni dah subuh yang terakhir. Siapa boleh jamin dia boleh bangun subuh besok? Dia hidup macam biasa. Siapa boleh jamin? Itu yang saya tambah satu, tu saya nak tambah satu. Isteri tuan-tuan yang ada ni, itulah isteri yang terakhir. Kau siapa sempat kahwin seorang lagi? Lepas tu orang rumah tanya, saya ni yang nombor berapa? Yang terakhir. Kalau Jamaah Abdillah cakap yang kekasih awal dan akhir. Betul lah tu. Tahu tak Jamaah Abdillah kenal tak ni? Tak ada. Betul saya nak bagi tahu je.